Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan ketemu lagi di channel D Studio Reaction. Halo sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang belum bergabung di channel ini. Silahkan kalian bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya guys, dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, di video kali ini gue mau nge-reaction salah satu video dari channelnya Kupi Kupi Go guys ya, yang berjudul 5 kartun yang diharamkan di negara Malaysia guys. Oh my god, jadi 5 kartun ini benar-benar diharamkan di negara Malaysia guys ya. Kita pengen tahu sebagai warga Indonesia yang baik ya, kita simak sih apa sih 5 kartun ini yang diharamkan di negara Malaysia. Let's go. Hai guys, selamat Oke. kembali ke Kupi Kupi Go. Banyak Halo. pihak yang cuba mempengaruhi minda kanak-kanak dengan agenda Oh. atau propaganda tertentu. Dan cara yang terbaik ialah untuk memberikan pesanan tersebut di dalam filem animasi yang akan ditonton oleh kanak-kanak. Dengan itu ada di antara filem-filem animasi ini yang telah diharamkan sebab ia berbahaya, daripada filem yang memaparkan agenda LGBTQ. Oh, ada LGBT. Oh ya, di Indonesia pun sangat diharamkan banget guys. Ketegangan di antara negara di Asia Ini Tenggara. bahaya loh Itu adalah film-film episode begini. kita pada hari ini. Ini adalah 5 filem animasi yang diharamkan dan kenapa. 5. Lightyear. Lightyear, Agenda oke. LGBTQ Disney. Legenda Disney dan LGBT. agenda LGBTQ memang sudah sepati. Ada sahaja cara mereka untuk menyelitkan elemen ini di dalam kartun kanak-kanak terbitan mereka untuk mempengaruhi minda kanak-kanak. Oh, Contohnya, bahaya ya. filem animasi Lightyear yang ditayangkan pada Jadi tahun memang yang 2022. iklan-iklan yang Asalnya karakter utama sensitif dan Lightyear negatif yaitu seperti ini Buzz memang Lightyear harus berasal dihilangkan dari sih filem sebetulnya. animasi popular Disney yaitu Kalau Toy berdampak Story. kepada Karakter anak-anak ini ya. sangat popular di kalangan peminat sehingga ia diberikan filem animasinya sendiri dikenali sebagai Lightyear. Lightyear menceritakan kisah penjelajahan Buzz Lightyear dan rakan ranger angkasanya yang lain untuk melawan Emperor angkasa yang jahat dikenali sebagai Zurg. Antara salah satu babak di dalam filem animasi ini memaparkan seorang karakter wanita yang mencium istrinya. Di babak yang lain pula, mereka berpelukan sambil mengendong seorang bayi. Terang lagi bersuluh, filem Lightyear ini pro kepada hubungan sejenis sesama wanita. Satu pandangan yang ekstrem, apatah lagi kalau ia dipaparkan di dalam filem animasi Bahaya ya, yang betul. dijual untuk kanak-kanak. Dengan Meskipun penayangan anak-anak tidak watak terlalu paham dengan LGBTQ film-film kartun seperti ini, telah tapi diharamkan kita sebagai orang di dewasa 14 harus buah menstop negara, ya. kebanyakannya dari negara Timur Tengah dan negara Asia Tenggara, termasuklah di Malaysia. Di setengah negara seperti Singapura, walaupun ia ditayangkan, Lightyear diberikan rating untuk tayangan kanak-kanak 16 tahun ke atas sahaja. Filem animasi ini memakan kos sebanyak 200 juta USD dan menggunakan pelakon terkenal seperti Chris Evans sebagai suara Lightyear. Walaupun begitu, ia kurang mendapat sambutan dan dilaporkan selama ia ditayangkan di pawagam, Lightyear hanya mampu mengaut keuntungan sebanyak 150 juta USD sahaja. 150 Sayang juta, sekali, oke. karakter Buzz Lightyear ialah sebuah karakter yang ikonik. Kini telah dicemarkan oleh agenda LGBTQ Disney. 4. Prince of Egypt. Prince of Egypt. Oke, apa ini guys? Oh, menyinggung agama. Oh my god. Terbitan DreamWorks Studios, sebuah filem animasi musical yang ditayangkan pada tahun 1998 menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam memimpin kaum Bani Israel semasa zaman pemerintahan Firaun Mesir yang zalim. Kisah ini diambil dari Book of Exodus ataupun Kitab Taurat. Bukan sahaja wajah Nabi Musa yang dilakar sesuka hati, tapi Tuhan juga dipaparkan di dalam bentuk cahaya yang berwarna putih dengan suara seorang lelaki. Oh my god. Betul sih, ini hanya menyimpang sih ya, menyimpang sih, betul. Ada juga babak memaparkan Nabi Musa alaihissalam yang memakai barangan kemas, tidak berbaju,
hanya memakai shendit, yaitu sejenis kain singkat yang dipakai golongan berada Mesir pada zaman dahulu. Saya sebagai Di warga saat negara ini, Indonesia memang mungkin benar Anda tidak sedang setuju guys. berlagak kenapa filem ini diharamkan. Ia diharamkan disebabkan oleh watak animasi yang secara terang-terangan Betul, memaparkan betul banget. wajah dan perwatakan Nabi Musa dan juga Tuhan. Ini secara Tuhan itu, terang-terangan waduh, oh my melanggar god, hukum dengan suara agama laki-laki Islam juga ya. yang melarang wajah Nabi daripada dilakarkan dan digambarkan. Ini supaya tiada pemujaan terhadap penampakan golongan Nabi dan Tuhan yang boleh menjerumus kepada perbuatan syirik dan khurafat. Betul Selain banget daripada guys. itu, banyak fakta agama yang diubah oleh DreamWorks Studios yang boleh menyesatkan Oh, minda mereka yang menonton, khususnya golongan kanak-kanak. Filem ini disifatkan menyinggung penganut agama Islam, membuatkan ia diharamkan di kebanyakan negara Islam di seluruh dia dunia, tayangnya di termasuklah Malaysia lagi Malaysia ya, yang dan kebanyakan Indonesia. Muslim di sana 3. ya. Abominable. Propaganda yang boleh Oke, ini mencetuskan apa lagi perang. guys? Kita harus tahu dan pelajari guys. Sebuah lagi filem animasi DreamWorks Studios diharamkan bukan sebab elemen agama, tetapi diharamkan sebab ia menyampaikan fakta dan propaganda yang kontroversi tentang politik dunia. Politik Abominable dunia, ditayangkan oke. pada tahun 2019, menceritakan kisah tentang Tapi udah seorang lama juga penegak kartunya ya, kuno 2019. bernama Yi tinggal di Shanghai. Ada satu ketika, seekor makhluk mitos Yeti bernama Everest tersesat di atas bumbung rumah Yi. Pada asalnya merasa takut, tapi lama-kelamaan Tapi memang ya kalau mereka misalkan menjadi kita rakan melihat baik. kartun itu, Yi kalau dan rakan-rakannya kita pahami isinya berjanji dari film dan kartun tersebut berjanji itu untuk menggantikan benar-benar harus Everest sangat pulang detail ke banget. rumahnya. Harus kita Tapi pada nilai masa ya, yang sama, dampak-dampaknya mereka harus positif apakah melindungi Everest menimbulkan sebab dampak ada negatif seorang seperti itu ya lelaki guys ya. berada yang mahu menangkap dia. Sekali pandang nampak seperti sebuah filem animasi kanak-kanak yang biasa, tapi ia menjadi kontroversi di kalangan negara di Asia Tenggara bila Betul. ada satu babak memaparkan peta wilayah negara China sehingga ke seluruh lautan Cina Selatan. Ini ialah kawasan Oke. yang dikenali sebagai Nine Dash Line. Oke, Untuk oke. bertahun-tahun lamanya, kawasan ini diakui oleh China sebagai milik mereka. Tapi pengakuan ini ditentang sekeras-kerasnya oleh negara Asia Tenggara yang juga memiliki wilayah di situ, seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina. Malah, ketegangan ini semakin menjadi-jadi bila China membina pulau buatan di tengah-tengah Laut Cina Selatan Oh dan my god. mendirikan pangkalan tentera. Dengan memaparkan babak ini, ia seperti mengiyakan pengakuan dan tuntutan China terhadap kawasan tersebut menjadi sebab utama Oke. kenapa kartun animasi ini diharamkan di Malaysia. 2. Barney Great Adventure. Oke. Kita simak guys, apa yang diharapkan di film kartun ini ya. Barney is a dinosaur from our imagination, and when he's tall, he's what we call a dinosaur. Lucu sih kalau dari segi film Barney Great kartun-kartunnya ya. Adventure. Watak dinosaur ungu ini popular di kalangan kanak-kanak 90-an. Ada yang takut dengan senyuman dan rupa bentuk dinosaur ungu ini. Ada yang suka dengan nyanyian dan message yang disampaikan. Untuk beberapa ketika, siri Barney and Friends ditayangkan di TV1 dan TV2 yang kemudian menjadi kegemaran ramai. Tapi pada tahun 1998, filem animasi yang bertajuk Barney Great Adventure diharamkan. Punca kenapa ia diharamkan tidak pula dinyatakan secara rasmi. Yang ada hanyalah spekulasi. Kononnya, Barney yang mengajak kanak-kanak untuk keluar dari rumah mengikut orang yang tidak dikenali dan bermain di luar adalah satu tabiat buruk. Tambahan lagi, pada Oke. waktu itu kes penculikan kanak-kanak semakin berleluasa. Tersebarnya kisah kanak-kanak yang diculik dan organ mereka diambil. Ini sebuah berita yang membimbangkan orang ramai. Ada juga spekulasi menyatakan yang Barney mempunyai banyak elemen fantasi yang berbahaya untuk minda kanak-kanak. Adakah pengharaman ini disebabkan oleh sentimen perfilman Malaysia sekitar lewat 1990-an dahulu? Adakah anda tahu kenapa filem animasi Barney ini diharamkan? Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. 1. Beauty and the Beast. Beauty and the Filem Beast, coba ya. seterusnya bukan filem animasi, tetapi ia diadaptasi dari filem animasi Disney iaitu Beauty and the Beast. Ia tidaklah diharamkan, tetapi ia hampir diharamkan
disebabkan mempunyai watak LGBTQ. Beauty and the Beast yang ditayangkan pada tahun 2017 menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Bella jatuh Oke. cinta dengan seorang putra yang sombong dan angkuh. Oh, Putra ini tidak nampak seperti manusia biasa, tetapi dia mempunyai rupa raksasa yang hodoh, bertanduk wow, seperti kerbau. serem Ini ya. disebabkan dia telah disumpah menyerupai seekor raksasa. Coba apa yang Hanya dengan diharamkannya, menemui guys? cinta sejati iaitu Bella, barulah sumpahan ini dapat dibatalkan. Filem ini walaupun ditayangkan, ia diselubungi dengan kontroversi bila ramai yang mengecam watak seorang lelaki LGBTQ. Malah LGBT ia ya, diharamkan oke. di Kuwait dan di Alabama, iaitu salah sebuah negeri di Amerika Syarikat. Apa tidaknya, penerbit Beauty and the Beast memang senaja meletakkan watak LGBTQ untuk memberikan tribut kepada Howard Ashman, penulis lagu asal Beauty and the Beast yang secara terang-terangan mengaku sebagai LGBTQ. Ini ialah cubaan pertama Disney di dalam memperkenalkan agenda LGBTQ di dalam filem mereka sebelum agenda ini disebarkan secara menggila melalui filem animasi mereka yang lain. Itulah kisah sebuah filem yang hampir diharamkan, iaitu Beauty and the Beast. Oke guys, jadi itu adalah 5 kartun yang diharamkan di negara Malaysia guys. Ya, gue sebagai warga negara Indonesia pun sangat-sangat tidak setuju sekali jika itu adalah melenceng ya. Terutama adalah dampak kepada anak-anak ya. Kalau meskipun dia positif ya barulah kita ambil ya. Kalau negatif, oh my god, gue sangat tidak setuju sekali. Makanya cocok banget ya. Film-film tersebut itu sangat diharamkan di negara Malaysia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.